perkumpulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكم قد عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجالس وبشر أصحابها، بشرهم بأن السكينة تتنزل عليهم وأن الرحمة تغشاهم وأن الملائكة تحفهم حلقا حلقا إلى السماء، وفي آخر المجلس ينادون أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagung-agungkan majlis seperti ini. Di majlis seperti ini tempat turunnya ketenangan. Di majlis seperti ini tempat turunnya rahmat. Bahkan di majlis seperti ini tempat berkumpulnya malaikat. Membuat halaqah demi halaqah demi halaqah sampai di akhir daripada pertemuan majlis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya bahwa yang hadir di majlis seperti ini bangkit dari majlis ini sementara dosa-dosa kalian, dosa-dosa yang hadir di majlis seperti ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. يقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلان الخطأ كثير الذنوب كثير المعاصي لم يحضر لغرض المجلس وإنما حضر لحاجة يريدها من صاحبه، فيقول الله وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Setelah disaksikan seluruh yang hadir majlis mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ada malaikat yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, sesungguhnya ada fulan yang hadir datang dengan membawa dosa yang sangat amat banyak dan dia hadir ke majlis bukan niatan untuk hadir majlis, akan tetapi hadir untuk majlis untuk bertemu ada urusan dengan salah seorang sahabatnya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala walahu qad ghafartu lahu, dan begitupun juga dia yang niat hadir majlisnya tidak tulus juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. وهذا المجلس من المجالس التي أسست على تقوى من الله ورضوان، وهو معروض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قبره. Dan ini adalah majlis yang diasaskan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar mengharapkan keridhaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis seperti ini akan diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. القائل صلوات الله وسلامه عليه تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أسلم عليه أو حتى أرد عليه. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan dalam hadisnya diperlihatkan laporan amalan dari perbuatan umatku. Jika aku mendapati umatku berbuat kebaikan, aku bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jika aku mendapati umatku sedang berbuat keburukan, aku membacakan istighfar, memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang berselawat dan menyampaikan salam kepadaku terkecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rohku sampai aku membalas selawat dan salam tersebut. وفي الحديث الآخر أيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سيدنا عمار بن ياسر قال عليه الصلاة والسلام إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه واسم أبيه فلان ابن فلان قد صلى عليه. هكذا تعرض على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قبره ويعرفك ويعرف اسم أبيه، وهذا ما شاء الله من أعظم الكرامات التي ينالها المسلم ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim ada satu malaikat yang tugasnya mendampingi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburnya. Tugas malaikat tersebut ialah mencatat siapa saja yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, malaikat tersebut mencatat, memperlihatkan catatan tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya dan nama orang tuanya. Jadi disebutkan berkat dia berselawat, namanya disebutkan,
ditulis oleh malaikat diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga nama orang tuanya diperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu karamah kemuliaan yang terbesar, salah satu kemuliaan yang besar bagi orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بمثل هذه المجالس، وكثير من الأولياء ومن العشاق بمثل هذه المجالس يرون النبي صلى الله عليه وسلم فرحانا منهم ببركة حضورهم في مثل هذه المجالس وكثرة الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. Dan tidak diragukan lagi majlis seperti inilah majlis yang menggembirakan baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun juga majlis seperti ini juga yang bikin gembira para auliaillah, para perindu Rasulullah SAW menyaksikan perkumpulan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب رؤيته لأمته إلى يوم القيامة، كما روى البخاري في كثير من الأحاديث قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. هكذا يروي لنا البخاري حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشوق الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمته إلى رؤيته. Nabi Muhammad SAW membuka kesempatan, bahwa kesempatan tersebut terbuka sampai hari kiamat, masih bisa untuk memandang baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, siapa yang menyaksikan aku dalam tidurnya, sungguh dia telah menyaksikan aku dengan benar, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Kata baginda Nabi Muhammad SAW demikian. أحد الصالحين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه واشتكى إليه سب بعض الطوائف ممن يحرمون أو يبدعون مثل هذه المجالس، وقالوا في المنام: يا رسول الله، هؤلاء القوم يسبوننا ويشتموننا عندما نعمل مولدا لك يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من فرح بنا فرحنا به. الذين يفرحون بنا ويقيمون مثل هذه المجالس نحن نفرح بهم، والذين لا يفرحون بنا فنحن لا نفرح بهم. Diperlihatkan salah seorang saleh mimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang saleh tersebut melaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa, wahai Rasul, kami ini membuat majlis seperti majlis maulid seperti ini, akan tetapi banyak yang mencela, banyak yang menghina, bahkan banyak yang menghinakan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dalam mimpi orang saleh tersebut, orang yang bergembira dengan aku pun bergembira dengannya. Siapa saja yang benci atau kesal dengan aku pun benci dan kesal dengannya. فهنيئا لكم بهذه المجالس العظيمة، المجالس المنظورة من قبل الحق سبحانه وتعالى، فيها الصلاة، فيها ذكر الله وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في النساء بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه بها 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. Sungguh beruntung kita semuanya yang ada di tempat majlis seperti ini, tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan nazrah pandangannya. Diriwayatkan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berselawat 1 kali kepada baginda Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan 10 kali selawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan 10 kesalahannya, ditinggikan derajatnya, ditinggikan 10 derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنال 10 رحمات من المولى سبحانه وتعالى. هذا في الصلاة الواحدة على رسول الله، والرحمة من الله سبحانه وتعالى كما قال العلماء: لو أن لك أعمالك وأعمال أهل الأرض وأعمال الملائكة وجاءت رحمة واحدة من الله سبحانه وتعالى لكانت تلك الرحمة أعظم من أعمالك العمر كله، فكيف بها وهي 10 رحمات تنالها ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
Dengan berkah salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa mendapatkan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa satu rahmat saja sudah cukup untuk sungguh lebih besar daripada amal perbuatan kita dari awal kehidupan sampai akhir, bahkan daripada amal perbuatan malaikat. Dibanding satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala masih jauh lebih besar satu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. وتحط عن 10 سيئات تمسح من صحائف الملائكة الكتبة الذين يكتبون حسناتك وسيئاتك، تمسح من تلك السيئات 10 سيئات بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dengan berkah salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW, catatan keburukan kita yang telah ditulis oleh malaikat dihapus 10 catatan keburukan tersebut berkat satu salawat pada baginda Nabi Muhammad. وترفع لك أيضا في الجنة 10 درجات، ما بين الدرجة والدرجة قال ابن عباس كما بين السماء والأرض. وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل ما بين الدرجة والدرجة في الجنة مسيرة 500 عام، هذا ما بين الدرجتين، فما بالك بكل الدرجات وهي 10 درجات في كل مرة تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنال هذه الدرجات العلى في الجنة. Dengan satu selawat ditinggikan derajat orang tersebut 10 derajat di surga. 10 derajat di surga ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu derajatnya kata Imam Ibn Abbas antara langit dan bumi. Ada yang mengatakan dalam riwayatnya satu derajat tersebut seukuran perjalanan 500 tahun. Satu derajat itu seukuran perjalanan 500 tahun. Itu satu derajat. Bagaimana dengan 10 derajat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? وهكذا من أكثر الصلاة على النبي كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى علي 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى علي 1000 تزاحمت كتفي وكتفه يوم القيامة، يكون قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan siapa yang bersalawat pada aku 1 kali maka Allah Subhanahu wa taala limpahkan 10 selawat. Siapa yang selawat kepada aku 10 kali Allah taala limpahkan selawat 100 selawat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selawat kepada aku 100 kali Allah taala limpahkan 1000 selawat padanya. Siapa yang berselawat 1000 kali maka orang tersebut nempel dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد يتنعم برؤية